Kepada anda yang terus saja bersama dengan kami di TV9 secara langsung Piala AFC 2013 di antara pasukan Kelantan dan juga Danang. Sudah pastilah anak-anak buah Boyan Hodak berpesta malam ini di Stadium Sultan Mahmud keempat, sementara jurulatih bagi pasukan Danang di Hyundai sudah tentu terpaksa menerima kepahitan kekalahan 0-5 kepada pasukan Kelantan. Bagaimana Azman melihat secara keseluruhannya di separuh masa kedua, walaupun ternampak kesesaan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan, mereka seolah-olah tidak mahu menambah jaringan sebenarnya. Bukan tidak mahu menambah jaringan, mereka mencuba kan, tetapi apa orang cakap, nasib tak menyebelahi kan. Contohnya macam penalti tadi kan, goalkeeper dah jatuh tempat lain tetapi bola terkena tiang kan. Saya setuju dengan Abu Bakar Atan mengatakan Kelantan boleh menjadikan lebih gol untuk perlawanan malam ni. Okey, kita saksikan kembali 5 gol yang dicipta oleh pasukan Kelantan pada malam ini. Di separuh masa yang pertama, kalau dapat kita perhatian gerakan-gerakan yang menarik cuba dilakukan oleh pasukan Danang, tetapi Kelantan menerusi Dixon Wakami, placing yang cukup menarik pada minit keempat. Azman meletakkan Kelantan di depan 1-0 ketika ini. Apakah gol ini yang sebenarnya memberikan keyakinan kepada kesebelasan utama pemain Kelantan pada malam ini? Betul, gol awal yang menyuntik semangat kepada pemain-pemain Kelantan untuk meneruskan perjuangan dalam perlawanan ini. Satu gol, satu placing yang cukup menarik saya kira dilakukan oleh Dixon Wakami yang menewaskan penjaga gol Danang di sana. Dan ini pula gerakan yang saya kira di antara 3 pemain yang akhirnya disudahkan dengan begitu baik sekali, dengan begitu sempurna sekali oleh Indra Putra Mahyudin untuk menjadikan kedudukan 2-0 selang 2 minit saja. Azman, gol kedua yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin ini. Ini yang membuatkan pasukan Danang mati, demoralize. Maksudnya dia kecewa. Gol terlalu awal boleh menjatuhkan, memusnahkan semangat. Ya, semangat juang pasukan Danang. Dan gol kedua itu tidak berhenti di situ kerana gerakan menarik oleh Faiz Subri bermula dari tengah, kemudian dia gerakan 1-2 bersama dengan Dixon Wakami dan akhirnya terhasil gol yang ketiga. Satu gol yang boleh kita katakan dari sudut yang cukup menarik. Perhatikan bagaimana satu kuisan yang dilakukan oleh Dixon Wakami di sana dan Faiz Subri menyempurnakan gerakan itu. Gol ketiga muncul pada minit ke-24. Bagaimana Azman melihat kelicikan Faiz Subri malam ini? Tak dinafikan. Bagi saya pada malam ni Faiz memang main peranan yang menarik untuk membuat gerakan-gerakan dan serta dia menjaringkan gol untuk pasukan Kelantan. Tamat separuh masa pertama, kedudukan 3-0. Dan ini pula gol keempat di separuh masa yang kedua pada minit ke-59. Dimitri Petratov begitu tepat sekali tindakan penyudahnya. Perhatikan bagaimana. Yang sekali lagi saya kira kredit perlu diberikan kepada Faiz kerana keberanian beliau untuk menghantar bola di bahasan tengah. Dimitri berada di sana, Petratov berada di tengah dan akhirnya satu gol yang cukup menarik tepat sekali ke pintu gol pasukan Danang. Dan ini pula gerakan 3 pemain Kelantan dan akhirnya memberikan penalti kepada pasukan Kelantan kerana Dixon Wakami dijatuhkan. Apakah ini gerakan ini wajar diberikan penalti? Wajar kerana Wakami telah menggelicik goalkeeper. Kita saksikan bagaimana ada 2 pemain di sana, Azman. Indra berada di sebelah kanan. Apakah wajar dia membuat hantaran ataupun memang Dixon Wakami sudah menyedari kesesaan gol yang dimiliki oleh Kelantan dan dia akhirnya memilih untuk ini, tetapi sepakan penalti ini gagal disudahkan. Ini yang saya katakan nasib tak menyebelahi kepada Muhammad Syakir. Tetapi pujian harus diberikan kerana dia bermain cemerlang juga pada malam ini. Dan gerakan ini saya kira Pia dengan tenang sekali membuat satu lob yang cukup menarik, cukup cantik untuk memberikan gol kelima kepada pasukan Kelantan pada malam ini. Petratov sudah mengasak pintu gol Danang. Kemudian di clearance oleh penjaga gol Danang di sana dan kemudian perhatikan bagaimana lob yang cukup menarik dilakukan oleh Pia ataupun Muhammad Badri Razi untuk menjadikan kedudukan 5-0, Azman. Memang tak dinafikan Pia ini merupakan seorang pemain yang tenang kan.
kita boleh lihat dia mengawal bahagian tengah dengan begitu menarik pada malam ni. Dan jaringan dia sungguh cantik. Dengan ketenangan dia, kan, bukan senang kan untuk kita membuat satu chip yang daripada luar kotak kan. Tetapi dia mempunyai apa orang cakap, ideologi atau pemikiran yang pantas dan skill untuk menjaringkan gol. Apapun saya percaya peminat-peminat bola sepak Malaysia dan Kelantan khususnya percaya pada malam ini persembahan yang cukup cemerlang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan malam ini. Mereka menang 5-0 ke atas pasukan atau pewakil daripada Vietnam Danang ini. Baiklah, kita saksikan kedudukan di dalam kumpulan G sudah mula berubah. Kelantan sekarang ini memimpin kedudukan kumpulan G, tetapi sebelum itu kalau kita perhatikan satu lagi keputusan Azman, Mazia Sport and Recreation menewaskan Ayawadi 3-1 dalam satu lagi perlawanan, dan ini sudah tentulah memberikan sedikit tekanan saya kira kepada pasukan Danang selepas ini untuk mencatat keputusan-keputusan seterusnya, dan kita mengharapkan kemenangan Kelantan ini dapat diteruskan apabila perlawanan timbal balik atau pusingan kedua akan diadakan nanti. Baik, kita saksikan kedudukan dalam kumpulan G. Kelantan sekarang ini selesa dengan 7 mata, kelebihan 1 mata di depan Danang. Mazia mengekori 2 mata di belakang Danang, sementara Ayawadi United belum lagi mengutip sebarang mata, Azman. Jadi saya kira terbuka kepada 3 pasukan sekarang ni, Kelantan, Danang dan juga Mazia. Buat masa ni